Kalau prismik tu muka dia macam koyak-koyak semuanya, itu tak teruk lagi. Ada yang lagi teruk sampai anak dia accident, tangan patah semua kan. Sampai tiba-tiba dia tak sedar, habis badan dia dah lebam macam kena tumbuk something, muka semua lebam, padahal dia tak buat apa-apa. Ini adalah namanya jin pembalas dendam. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, diberikan masa sedikit ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Ustaz nak beritahu sedikit perihal sahabat kita yang Ustaz rawat sebelum ni lah. Namanya prismik tu kan. Insya-Allah kenapa muka dia jadi macam tu? Ramai yang PM Ustaz duk tanya Ustaz nah. Okey, ramai yang duk PM Ustaz duk tanya Ustaz. Okey. So sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan kes yang pertama jadi macam tu. Okey, dan ada juga perawat-perawat yang Ustaz rasa tak patut lah. Dia masih lagi menuduh Ustaz. Bukan-bukan lah. Ustaz tak nak sebut nama dia lah. Ustaz tak pernah petik nama dia, tapi dia selalu petik-petik nama Ustaz, nama pusat rawatan Ustaz. Amat sedih lah. Dia beritahu Ustaz ni mengeluarkan menjual barang-barang yang batil dan mengamalkan. Dia tak tahu, Ustaz tak tahulah. Dia ingat Ustaz bacaan Ustaz ni semua bacaan yang salah ke apa ke, tak tahulah. Tapi dia sangat-sangat tak suka dengan pusat rawatan Idrus. Jadi Ustaz amat terkilan lah dengan ustaz-ustaz yang buat Ustaz macam ni. Sebab Ustaz tak pernah petik nama siapa-siapa dalam rawatan. Adapun Ustaz tu memang dibuat salah pun Ustaz tak pernah petik. Ustaz sembunyikan aib mereka semua. Dan Ustaz doakan mereka semua selalu diberikan rahmat, hidayah. Sebab kita, guru Ustaz selalu pesan, kalau selalu kita duk berkata buruk pada orang, sebenarnya hati kita bermasalah. Allah dah buka mata kita ni untuk nampak keburukan orang saja. Sebenarnya hati kita sebenarnya bermasalah tu. Sallu ala sayyidina Muhammad. Jadi pasal prismik ni bukan dia saja yang berlaku macam ni. Sebenarnya ramai yang pesakit-pesakit Ustaz pun mengadu yang sama. Lepas dia buat rawatan, balik rumah dia lagi teruk kena tibai, lagi teruk kena ganggu. Sebab apa lagi teruk? Pertama sekali, lepas buat rawatan jin tu dah keluar. Bila jin tu keluar, bila perawat tu pergi, perkara yang paling utama kepada pesakit itu yang kena buat adalah benteng diri, jaga diri dengan amalan-amalan yang telah perawat berikan. Amalan apa yang selalu perawat berikan? Macam biasalah, peninding diri, surah Al-Falaq, surah Baqarah semua. Yang kena buang semua patung-patung tu semua. Boleh? Sallu ala sayyidina Muhammad. Sebab gambar-gambar dalam rumah semua kena buang. Sebab itu adalah jangan letak perkara yang jin suka duduk dalam rumah kita. Kalau kita letak, maknanya kita seolah-olah menarik benda tu masuk ke dalam rumah kita. Sallu ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita tarik benda tu masuk dalam rumah kita, macam mana kita nak halau tapi kita dah sediakan makanan untuk dia. Kita nak halau jin tu tapi makanan kita telah sediakan. Seperti kita menjemput dia masuk. Kita halau, tutup, bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu. Buat tips yang Ustaz ajar tadi nah. Bismillahirrahmanirrahim, tutup, baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Buat macam tu insya-Allah. Badan dia dah lebam macam kena tumbuk something, muka semua lebam, padahal dia tak buat apa-apa. Ini adalah namanya jin pembalas dendam. Apa dia guys? Nama dia jin pembalas dendam. Hati-hati dengan jin pembalas dendam ni. Sebab jin ni, sallu ala sayyidina Muhammad, dia sama dengan manusia juga. Bila dia tengok line clear, dia akan serang habis-habisan. Sebab tu Ustaz bagi tahu, lepas perawat balik, lepas kamu merawat dengan Ustaz mana-mana pun tak kisah. Cepat-cepat cari bahan-bahan rawatan seperti kasur syifa, pakai cepat-cepat. Mandi limau, jaga diri baik-baik. Kalau boleh, jangan duduk seorang diri, kena ada yang pantau. Kalau tak ada yang pantau, macam mana kita nak handle? Macam mana kita nak bina balik diri kita? Kalau tak ada rakan ataupun orang yang dekati kita, ataupun mak ayah kita yang dapat support kita, macam mana kita nak bina balik kita punya jati diri kita, kesedaran kita. Sallu ala sayyidina Muhammad. Kesedaran apa dia tu guys? Kesedaran kita atas
kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita yakin dengan Allah, Allah akan bersama dengan kita. Jangan takut dengan jin. Sentiasalah kamu bertafakur dengan Allah. Bina hati kita dengan Allah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Dengan banyak zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Hanya sahaja dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Punca gangguan jin berlaku disebabkan apa guys? Hati kita kosong. Kosong dari apa tu guys? Kosong daripada kita mengingati Allah. Bila mana Allah kita selalu ingat, dengan berzikir kepada Allah selalu ingat, insya-Allah Allah Ta'ala akan bukakan pelbagai jenis jalan-jalan untuk kita sembuh, untuk kita dekat dengan Allah. Allah akan hantarkan orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah bersama dengan kita untuk kita terus lagi menguatkan diri kita. Dan kita usahalah untuk hadiri majlis ilmu dan tinggalkan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang menjerumuskan diri kita kepada maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Terus yakin kepada Allah. Jangan yakin dengan perawat, tapi yakin dengan apa yang perawat tu baca, kalamullah. Yakin dengan Allah. Boleh? InsyaAllah. Kalau kamu sentiasa buat macam tu, insyaAllah kamu akan okey, kamu akan bangkit. Jangan duduk kata prismik itu tak baik nah. InsyaAllah. Sebab Ustaz tahu, Ustaz berhadapan, Ustaz dengan dia berhadapan, bercakap dengan dia. Ustaz kenal dia, Ustaz tahu isi hati dia. Bukan tahu isi hati boleh baca, tak. Tapi Ustaz tahu keikhlasan dia. Betul-betul dia nak merawat dan dia takut sebenarnya. Dia nak merawat, dia takut. Boleh? Dia takut dengan benda ni semualah. Mungkin baru bagi dia. Kita semua ni Ustaz nasihatkan, sama-sama doakan dia. Ustaz tak ajar kamu semua berkata buruk dan bersangka buruk kepada sahabat kita. Yang sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Doakan Prismit, berikan dia kekuatan dengan menghantarkan Al-Fatihah. Yang kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga dengan berkat kita doakan, kita sedekah, mana tahu nanti dia jadi lebih baik daripada kita. Mungkin dia jadi ustaz ke nanti, jadi ulama ke nanti, kita tak tahu. Umur dia muda lagi, kita tak tahu. Dan kita doakan yang terbaik untuk dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semuanya berlaku atas sebab ada hikmahnya. Dan Maha Suci Allah Ta'ala, ianya tidak akan berlaku saja-saja, melainkan ada hikmahnya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Ustaz selalu pesan pada dia sendirilah, diri dia sendiri, untuk banyakkan bersolawat. Jangan takut dengan jin, jangan panik. Semua tu subhanallah, biiznillah. Kalau kamu terus buat insya-Allah hati kamu akan terus yakin dengan Allah dan tidak ada ragu-ragu lagi dengan bacaan kamu. Ni tak baca, jadi ke tak bacaan aku ni? Tak dah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Terus yakin. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sampai situ saja yang Ustaz boleh sampaikan, dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang lain. Bukan setakat Prismik saja. Ustaz tahu yang tengok live ni pun ramai lagi yang sakit. Ustaz doakan untuk kamu semua, semoga sembuh. Semoga terus hati kamu bangkit mencintai Allah dan Rasulullah. Dan apalagi sebelum kita tutup majlis kita ni, jangan lupa selawat. Saya Syafiq Mujahid. Selawat sampai mati, selawat sampai bertemu Nabi. Sallu ala khairil anamil Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham.